Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio. Kak Zaidah ada di depan dah ni. Okay. Alright, untuk hari ni adalah episod yang ke-240. Dah 240 dah sekarang. Kak Zaidah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okay, sound clear ya? Okay. Alright. Alhamdulillah, sound clear. Harapnya segala urusan kita hari ini dan hari seterusnya dipermudahkan. Okey, amin. Apa khabar semua? Belum nampak komen lagi ni? Minta belum komen. Okay lagi? Minta komen, share, like dan love. Love banyak. Okey, seperti biasa, kita memberi laluan untuk viewers kita yang lain tune in dan baru kita mulakan masakan seperti biasa. Okey, kita tunggu sekejap lagi ya. Alright, baru muncul ni nampak komen daripada Putri Suzana, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga dengan Hana Manap. Lambat juga ya komen naik hari ni. Mungkin semua sebab semalam tak ada live 12.30 ya. Jadi hari ni macam ada yang ingat tak ada ya. Kita bersiaran insya-Allah. Right, okey, sebabkan semalam siang tak ada, jadi kita anjakkan ke malam sebab apa? Sebab kita nak buat barbecue. Kalau buat siang kan macam tak kena pula ya. Panas terik kalau kita nak buat tengah hari tak ya. Tak selera nak makan, tak selesa ya. Mungkin dekat kawasan yang ada Four Seasons mungkin okey lah untuk nak buat tengah hari. Di Malaysia, not good idea. Alright, Kak Zaidah, nampaknya dah ramai ni. Apa kata kita mulakan jom masakan Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu ya. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk sejenis kuih Chinese ya, atau kuih bangsa Cina. Ada juga yang sebut nyonya ya. Saya pun tak tahulah nyonya ke Chinese, but saya rasa it's kuih Chinese ya, ataupun nyonya pun boleh jugalah ya. Okey, nama kuihnya ialah Soon Kueh. SOON KUEY ya, atau KUE, Soon Kueh ya. Okey, bahan-bahan untuk Soon Kueh. Untuk doughnya ya, kita guna 11 ounce. Saya pakai ounce ya. Perempuan, saya perlu explain about ounce ni. Sebab setiap kali kalau saya menggunakan ounce, saya perlu menjawab banyak soalan mengenai ounce ni ya. So saya kena explain. Harap perempuan mendengar dengan terang. Ya, sebab nanti ada soalan yang saya tak jawab. Sebab saya tak sempat nak menjawab banyak ya, ratus soalan ya. So untuk ounce, perempuan hanya perlu membeli timbangan digital. Timbangan digital tu maksudnya yang ada bateri tu. Ya. Tak kisahlah yang mahal ke, yang murah ke. Pada timbangan tu ada gram dan ounce. Dia tak ada jual gram saja, dia mesti datang dengan gram dan ounce. Jadi bila puan nak guna ounce, puan tekan button mode, MODE, tekan kat situ hingga dia punya arrow ataupun dia punya penunjuk arah tu ke ounce. Jadi puan tekanlah kat situ, nanti timbangan tu akan jadi ounce. Kalau nak tukar ke gram, tekan balik butang mode tu, dia akan berpindah ke grams. Jadi puan timbanglah ikut grams. Jadi tak ada masalah. Ya, saya nak tukarkan ounce ke gram, gram ke ounce ataupun gram ke cawan agak susah ya. Sebab nanti cawan yang saya guna tak sama dengan cawan-cawan perempuan. Ya. Ramai masih lagi minta saya tukarkan ke cawan. Kalau cawan, measuring cawan tu tak apa. Nanti takut bila saya cakap cawan, perempuan di rumah ingat cawan-cawan biasa ya. Nanti tak jadi susah pula ya. So okey, senang aja. Digital timbangan tu ataupun timbang digital perempuan boleh dapatkan di Shopee, Lazada. Sekarang klik in aja. Kalau tak pandai buat, minta tolong anak-anak. Ya, okey puan. Alright. So now bahan-bahan untuk Soon Kueh. Okey, Kak Zaidah dah lama nak mengajar Soon Kueh ni ya. Saya tak jumpa tepungnya. Sehingga kan baru-baru ni saya ternampak tepungnya ya. Kalau tidak lama dah tak ada tepung ni. Ya. Kita kena guna tepung Tan Min Feng ataupun Tan Min Fen. Ya, tepung Tan Min Fen. Ni dia. Saya dapat dia kat Hero. Dia ada tulis sini Tan Min Feng ataupun Tan Min Fen. Kena ada tepung ni. Kalau tak ada tepung ni dia tak cantik.
Tepung tan min ya, ataupun ada orang cakap tepung tang, ada juga orang cakap tepung tan min. Tan min fen. Nanti kita akan bagi resipi. Kita akan tulis apa nama tepung ni ya. Tepung tan min fen. Okey, kita perlukan 11 ounce ya. Ni Kak Zada dah siap timbang. 11 ounce tepung tan min fen. 5 ounce tepung sagu ataupun tepung kanji. 5 ounce. Kemudian kita guna ni dia. Tunjuk ni pula. Ini dia punya paket ini 5 ounce ya, tepung sagu ataupun tepung kanji. Okey, kita guna 24 ounce air. Saya pakai ounce ya, saya tak pakai liter. Saya timbang terus airnya. Saya tak pakai measuring ni ya. Measuring ni saya tak pakai ni. Saya timbang terus ya. 24 ounce air. 2 ounce minyak jagung. Perempuan kena pakai minyak jagung. Ya. Jangan ditukar ke minyak lain. Nanti takut dia punya elastik tak menjadi ya. So kita kena pakai minyak jagung. Kalau tak ada, pergi beli. Ya, dia tak boleh tukar ke minyak kacang ke minyak mazola ke minyak apa-apa minyak. Dia kena pakai minyak jagung ya. Kemudian setengah sudu teh garam. Okey, saya ulang lagi sekali bahan untuk doughnya. 11 ounce tepung tan min fen. Ada juga yang sebut tan ming feng pun ada. Ya. Kalau di paket ni dia tulis tan min fen. Okey. Kemudian kita guna juga 5 ounce tepung sagu ataupun tepung kanji. 24 ounce air. 2 ounce minyak jagung dan setengah sudu teh garam. Okey, ini tak boleh agak-agak ya. Perempuan kena timbang tepat. Sebab nanti takut tak jadi ya. Okey. Kemudian untuk intinya ikut selera masing-masing ya. Okey, Kak Zada hari ni saya ikut selera saya ya. Saya pakai sengkuang ataupun bangkuang ya. Kalau Cina panggil bangkuang ya. Sengkuang ni saya pakai 1 biji yang kecil. Carrot lebih kurang 2 batang carrot. Dihiris halus ataupun nak cube pun boleh. Ya, ada setengah dia orang cube kan dia ya. Dan ada juga setengah-setengah dia orang letak bamboo shoot ataupun rebung. Saya tak letak rebung ya. Ada juga yang letak cendawan. Terpulang. Saya hanya pakai 2 saja ni ya. Sengkuang ataupun bangkuang dan carrot. Okey. Saya guna juga udang, isi udang yang saya dah nipiskan. 3 biji ataupun 3 ulas bawang, 3 biji bawang kecil ataupun bawang besar pun boleh lah ya. Kita dadu. 6 ulas bawang putih dicincang. Kemudian kita guna juga sedikit pepper. Minyak untuk menumis. Dan untuk bahagian garnishing dia ataupun untuk kita nak hias dia, kita guna sedikit daun bawang. Ataupun daun sup pun boleh, sedikit bawang goreng dan makan dia dengan chili sauce. Sedap. Okey. Dia punya inti terpulang kepada perempuan. Tapi kebanyakan Chinese dia guna rebung ya. Kak Zada sebenarnya saya tak makan rebung. Sebab itu saya tak letak rebung. Tapi benda ni, kuih ni famous dengan rebung ya. Rebung bersama dengan bangkuang ataupun sengkuang dan ada yang tak letak carrot. Ya, so terpulang kepada perempuan. Alright. Nah, pertama sekali kita perlu buat inti dia dulu ya. Sebab inti dia perlu sejuk sebelum kita masukkan dalam dough dia ya. Sementara tu Kak Zada tengah panaskan kukus ya. Kuih ni kita perlu kukus. Okey. Ni cantik tak piuk Kak Zada? Piuk baru. Ini adalah pemberian daripada Puan Rohaya Basri dari Singapura. Harap Puan sedang menonton. Terima kasih banyak for your gift. Dan kita akan cuba masak dengan pan yang Puan bagi ni ya. Okey. Jangan tanya saya beli berapa ya. Ni Kak Zada tak beli ni. Ni ada orang bagi. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Siapa lagi nak bagi? The thought that counts tak kisahlah apa ya. Alright. Kita perlu panaskan sedikit minyak. Kak Zada pakai minyak. Kebetulan kita guna minyak minyak jagung. So saya ambil minyak jagung je lah tumis. Tapi tak perlulah pakai minyak jagung masa menumis. Ya, okey. Minyak apa-apa boleh. Untuk nak menumis minyak apa-apa boleh.
Okey, panaskan minyak kat kuali. Lain periuk baru ya. Warnanya masih kekal. Alright, kita akan tumis bawang putih kita. Ini macam biasalah, macam kita masak apa? Masak inti ya. Okey. Macam kita buat inti popiah punya ni ya. Okey, kita tumis dia. Alright, sebentar lagi nanti saya akan tunjukkan kembali. Jadi stay tune. Kembali apa tu? Tepung tang min fen. Jadi saya akan tunjukkan balik. Sebentar ya, buat masa ni kita tonton cara-cara masakannya dulu. Kemudian sebentar lagi saya akan tunjukkan macam mana rupa tepung tang min fen. Ada yang kata ni di Singapura, favorite saya ni hari-hari makan ni pun boleh di Singapura, 2 pieces. Singapura orang Singapura pandai makan ni ya, sebab I think because your friends ramai Chinese ya. Jadi itu yang you jumpa makanan ni. Kalau di Malaysia agak kurang sikit ya. Alright, so di Singapura 2 pieces for $2.40. Oh, mahal tu. Maknanya $1.20 lah. Kita janganlah convert pula ke ringgit. Pingsan. Okey, seperti biasa jika nak buatkan jualan, tengok kepada costing, food costing, gaji, segala-gala kos yang perlu ada kena masukkan dan pastikan profitnya berbaloi ya. Mengikut kawasan masing-masing. Okey, tumis dia hingga dia wangi ataupun hingga dia layu. Kemudian masukkan bawang besar ataupun bawang kecil. Kak Zara pakai bawang kecil lagi ya. Bawang merah. Bawang merah. Okey. Saya belum pernah lagi rasa kuih ni. Kuih ni sebentar lagi boleh rasa ni. Kuih ni biasa memang orang Chinese yang menjual ya. Sebab itu kita kadang-kadang kita tak boleh nak makan ya, sebab kita takut ada yang tak halal. Ada yang tak halal juga ya, sebab dalamnya mungkin ada yang letak isi yang tak halal lah ya. Jangan makan sesembarang, kena tanya dulu ya. Tapi tepung ni halal ya. Tepung halal, jangan risau. Okay, I think so kita jadi kena siapa yang teringin nak makan tu buat dah sendiri. ada dah resepi, kita boleh masak sendiri. Buat di sendiri rumah. ya. Okey. Angin je Kak Zaga. Angin. Saya matikan itu. Lambat dia masak ni. Kalau pakai water chestnut boleh puan instead of sengkuang. Boleh jugalah. Alright, ramai yang baru tune in. Okey, sampai layu ya. Okey, apa dia resipi? Apa tu yang sampai layu? Ni bawangnya. Okey, Bel, apa tadi? Tune in. Resepi kita hari ni ialah sun kuih. Kak Zara tahu ramai yang menunggu resepi ni ya, sebab susah nak belajar ni. Sun kuih ni ya. Cuma kalau di Malaysia agak tak berapa popular sun kuih ni ya. Sebab kita jarang makan kuih-kuih yang Chinese ya, yang kalau ada pun nyonya ya. Tapi kalau ada yang inti-inti pedas macam ni, jarang sekali kita nak cuba ya. Okey, sekarang dah ada resepi, perempuan boleh buat sendiri. Okey, kita masukkan udang. Singaporean dia memang pandai makan ni ya, sebab dia orang memang berkawan dengan Chinese ya. Okey, Kak Zara masukkan sedikit air supaya dia senang nak masak lah. Okey, kita masukkan udang. Masukkan perasa. Masukkan serbuk lada sula untuk nak dapatkan rasa sedikit pedas. Okey, pastikan udangnya masak. Lepas tu baru kita masuk sengkuang dan carrot. Taruh cendawan pun sedap juga ya. Kalau cendawan jenis apa tu yang sedap? Apa-apalah. Apa-apa baik, cendawan tin boleh. Cendawan
shiitake boleh, cendawan yang kering direndam pun boleh ya. Ikut kesesuaian lah, selera masing-masing ya. Okey, udang ni dah masak. Kita akan masukkan semua carrot dan Kak Zada letakkan sedikit air lagi supaya senang carrot dan ini masak ya. Kita perlu masak hingga inti dia kering. Okey. Sementara ni Kak Zada tengah didihkan air ya, kukus di sebelah ya. Kuih ni kita kukus ya. Kalau for those yang tak pernah tahu, tak pernah nampak, of course lah, tak pernah makan macam Bel, dia kata dia tak pernah makan ya. Tak pernah tahu. Tak pernah tahu pun kuih ni ya. So kuih ni ialah kuih ni kita kukus. Alright, cui kuih pun sedap. Harap Kak Zada boleh share resepi. Untuk Lady Zaza, cui kuih kita ada kelas PJJ ya. Kak Zaida dah sediakan video bersama images dan yang penting tu apa? Resepi untuk PJJ, kelas PJJ. Siapa yang nak join kelas cui kuih, bolehlah WhatsApp tim admin Kak Zaidah di 011 1120 4733 atau di talian yang lain di 011 6420 1979. Okey, lagi sekali pen ataupun periuk bertangkai yang Kak Zara guna ni adalah pemberian ya daripada Puan Rohaya Basri dari Singapura. Ya. Thank you so much Puan. Sedap saya menggoreng, dia dalam ya. Dalam, cantik. Senang kita balik-balik pun, walaupun dia bergoyang sebab dia non-stick, tapi dia tak adalah macam boleh tumpah ya, sebab dia agak melengkung ke dalam. Okay, kita tunggu sampai inti dia lembut ya. Tumis menumis ni yang best ni kuali macam ni. Dia kita tak kuranglah mengecik. Yes. Sis Mas Mark Tobi ada jual 2 keping untuk $1.60. Saya buat sendiri. Yang saya beli selalu ada bubur shiitake mushroom dan udang kering. Sedap makan dengan masak apa tu? Masakan sambal tumis dengan dark soy sauce. Dia masing-masing ya, ikut selera perempuan. Tak semestinya you follow cara saya ya. Tapi dia ni famous dengan rebung di dalam. Bamboo shoot ya, rebung. Cuma Kak Zaidah ni saya pelik sikit lah, saya tak makan rebung. Rebung kalau letak pakai dalam cendawan pun sedap. Cendawan pun boleh ya. Letak cendawan, tak kisahlah cendawan apa. Okey, kita tunggu sampai sengkuang ni dan carrot ni lembut ya. Ataupun hingga dia agak kering sikit. Pakai udang kering pun boleh. Kak Zara pakai udang hidup ya. Singaporean pandai makan ni ya. Saya tengok di Malaysia kurang sikit lah ya. Kurang pandai makan kuih ni. Orang Melayu kita lah, orang Chinese of course lah. Memang makanan dia ni ya. Jadi untuk inti bawangnya tadi 3 biji sahaja. 3 biji yang kecil tu ya. Kalau yang besar, bawang besar pakai sebiji cukup lah. Alright. So 6 ulas bawang putih, sedikit white pepper ataupun lada sulah. Lada sulah ya. Okey, garam bersama minyak. Okey. Sedikit isi udang ya saya. Alright. Ikut perempuan lah. If you like udang banyak, letaklah udang banyak ya. Inti ni terpulang ya, ikut selera masing-masing. Kak Zaidah masak dia hingga dia agak kering sikit ya. Si airnya dah mula nak kering. Kita tengok macam mana rupanya. Airnya dah mula nak kering ya. Kita balik-balik, airnya dah tinggal sikit. So kita tunggu sekejap lagi. Sikit lagi bagi dia betul kering ya Kak Zaidah. Jadi dia taklah basah sangat bila kita nak masukkan di dalam kulit dia nanti. Okey, Rose Kinan ada sharekan resepi, saya dah pinkan. Thank you so much sis Rose Kinan. Katanya salam Kak Zaidah dan Dik Bella. Waalaikumsalam. Sun Kuih my favourite. Mak mertua akak Chinese barber. So memang selalu juga makan sun kuih. Now akak nak buat sendirilah.
Kan. Tu turun temurun tu resepi tu. Kan daripada in-law. Sayang kalau tak dibawa turun temurun. Boleh letak oyster sauce dalam inti? Boleh jugalah ya. Tapi inti dia agak simple aja rasanya ya. Tak perlu heavy sangat ya. Tapi boleh juga if you nak letakkan oyster sauce, nak bagi dia lebih lebih lemak lah ya. Lemak dan ada bau sikit, lebih ada rasa ya. So boleh juga. Lubunina kata, kalau yang suka dimsum pasti tahu makan. Saya suka makan soon kueh with sambal tumis and caramel masakan. Yes. Sedap tu bunyinya. Macam-macam cara ya orang makan soon kueh ni ya. Yes. Okey, ni dah kering intinya. Bagus ya kuali ni. Dia cepat kering. There you go. Cepat kering kuahnya ya. Nampak tu? Kering ya. Means the temperature and the heat tengok tu. well blend Nampak ya? Bagus juga ya. Kak Zara first try ni dengan kuali jenama ni. Dia mudah kering ya. Kuahnya tu kalau kita pakai kuali biasa, lama juga ni nak mengeringkan air pada sengkuang ni dan carrot ya. Look at that. Kering. Okey, dah kering, kita akan ketepikan. Boleh add sesame oil? Boleh lah ya. Boleh juga. Right, inti dah siap. Intinya dah siap. Kita pindahkan ke mangkuk ya. Perempuan perlu masak hingga dia kering ya. Kalau tak kering, you boleh toast sajalah. Okey, ramai juga yang baru tune in. Ada yang tanya popia ke? Bukan. Menu Soon hari kueh, ya? ini adalah soon kueh. Okey. Kuali brand apa? Kuali jenama apa? Tu kat tudung dia tu. Mana? Tu tudung dia. Tudung dia ni. VCC apa ya? VCC. Tapi nampak looks good. Full name dia kita tak tahu. Ni dia punya initial sahaja yang ada di sini. So VCC ya. Alright. Okey, sekarang ni kita nak buat dough dia. Okey, doughnya kita perlu didihkan ya. Air tadi berapa tadi? 24 ounce air. Bersama dengan setengah sudu teh garam dan 2 ounce minyak jagung. Ini kita perlu didihkan ya. Saya ulang lagi sekali, 24 ounce air pipe biasa, setengah sudu teh garam dan 2 ounce minyak jagung. Okey. So kita biarkan dia mendidih. Sementara tu kita perlu masukkan ke semua tepung ni tadi. Ya, tepung Tan Min Fen sebanyak 11 ounce. Tan Min Fen flour ke dalam mixing bowl. Kalau tak ada mixing bowl, perempuan boleh guna mangkuk biasa aja. Kalau bancuh pakai tangan pun boleh. Cuma jangan pakai tangan aja. Jangan pakai tangan sebab kita akan tuang air panas ni nanti. Mungkin boleh pakai chopstick ke, pakai apalah ya. Okey, masuk sekali tepung kanji. Kak Zara pakai tepung sagu ya. Sebanyak 5 ounce ya. 5 ounce tepung sagu. Okey, ni rupa je tepung Tan Min Fen. Tang Min Fen. Dan ini tepung sagu yang Kak Zara guna. Ya. Tan Min Fen ni boleh dapat, Kak Zara dapat kat Hero ni ya. Ataupun di bakery shop, insya-Allah ada ya rasanya. Tang Min Fen. Tang Min Fen. Ada juga Tang Min Feng. Ada juga ya.
Ikut dia orang, kadang-kadang Chinese ni dia ada dialect dia. Sis Rohaya Basri bersama kita hari ni. Katanya, Alhamdulillah, terima kasih Puan kerana sudi gunakan pemberian saya. Saya berbesar hati, sangat tunjuk ajar Puan, tak ternilai harganya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ni pun tak ternilai juga harganya ni, ya. Saya dapat masak tu, okey lah, sedap juga masak. Dia cepat kering. Senang sikit kalau dia cepat kering tu, ya. Okey, terima kasih banyak Puan. Alright, ini tepung, dua-dua tepung kita dah masuk ke dalam mixer. Okey, kita tengah tunggu air ni mendidih. Kalau perempuan tak ada mixer, hanya taruh tepung ni dalam bowl, kemudian tuang air panas, pakai je lah senduk ke apa. Ya. Okey, garam kita dah guna. Ni nampak ni, dia tengah mendidih. Boiling, ya. Boiling, kita tutupkan api, kita tuang dia panas-panas. Oi. Tumpah banyak. Okey. Guna speed yang perlahan. Okey, setelah dia rata, guna speed medium. Sehingga dia menjadi dough, ya. Lebih kurang dalam 3-4 minit ataupun 2-3 minit macam itulah kita pukul dia. Okey, siap. Masih berasap-asap. Panas. Sebab tu kita tak boleh pakai tangan. Kita kena nguli dia sama ada pakai mixer ataupun dalam bowl kita letakkan kita guna chopstick ke apalah. Janji kita tak pakai tangan lah, kan melepuh pula tangan, ya. Okey. Tekstur dia. Dia agak jegenih, ya. Tepung Tanming ni ialah tepung jenis tepung kanji jugalah, ya. Dia glutennya dah dikeluarkan dari tepung ni. Dia macam kanji, Okey. Dia macam almost jernih, ya. Almost jegenih. Okey, ni rupa dia. Panas. Kita buat sikit-sikit lah, ya. Kita uli sekejap. Bagi dia rata. Dia jadi macam ni, ya. Nampak tak? Dia jadi macam, kalau budak-budak sekarang macam slime. Macam warna kita boleh letak. Macam slime, ya. Okey. Ni rupa dia. Okey, Bel. Ni yang dah siap. Okey, sekarang kita nak buat dia. Sama ada perempuan torak, canai dan torak, ataupun you ambil sikit-sikit. Ya, ikutlah besar mana perempuan nak buat.
nak torak, kemudian nak torak, kemudian isi inti pun boleh, ataupun terus buat macam gini. Kak Zara tak nak buat besar sangat lah. So it's up to you. Macam kita buat kari pap tu. Okay. Semak ada. Konon-konon Kak Zara tak berapa pandai sangat pakai chopstick, tapi action lah. Tak boleh lah. Kita pakai sudu kot lah ya. Okey, jangan lupa kukusan kita. Dah ready? Okey, kita akan letakkan intinya. Tak perlu diselit apa-apa ya, dia akan melekat sebab dia macam kanji. Kita buat macam tepung bawang, tapi tak perlu claim. Kalau original dia orang tak claim. Sini aja. Ya. Okay, kita akan susun di kukus. Ini kalau dah tengok macam ni baru perasan. Mesti macam pernah tengok kan. Biasa dekat hawkers, Chinese hawkers ya, dia orang jual ni. Dan pun mungkin kedai-kedai dimsum. Kedai-kedai dimsum. Cuma ni ialah kedai dimsum pun ada ni. Ya, sekarang dimsum famous ya. Semua orang boleh makan dimsum sekarang. Tak perlu diselitkan apa-apa ya. Dia akan melekat sebab dia macam gam. Dia macam kanji. Tepung kanji. Hanya dikepit-kepit aja bahagian ujungnya. Tapi biasanya dia orang tak claim. Kalau original Chinese style atau Nyonya style, dia tak claim ya. Dia hanya kepit aja macam gini. Okey, kita buat sikit lagi. Okay, air sedang mendidih. Kita tunggu untuk nak kukus sun kuih ni. Samalah, kita pun tak pandai pakai chopstick tu. Mudah gak kalau pandai guna tu untuk masukkan inti ni. Kalau tidak dia macam ni lah, berterabur. Kak Zara pandai makan dia, tapi nak menyepit dia tu kena chopstick yang bagus. Kalau chopstick yang plastik-plastik macam ni, dia tertanggal ya. Dia tak nak lekat. Dia tak ada grip. Tak ada grip. Dia sebenarnya tak pandai pakai. Kalau pandai tu kasihlah chopstick apa pun boleh ya. Alright. Koyak pula. So jangan terlalu nipis ya, yang ni koyak sikit, tapi tak apalah. Kita taruh di bahagian atas lah kalau yang koyak tu. Intinya pun macam terlampau banyak ya. So you boleh potong ataupun perempuan boleh canai the whole thing pun boleh. Canai macam kita buat kari pap tu, kemudian perempuan torak. Dia macam kanji ya. Macam tepung kanji kita buat kuih. Macam itulah rupa dia. Macam slime pun ada. Ya, Kak Zara pernah tengok cucu Kak Zara buat slime, lebih kurang macam ni lah. Ya, okey. Susah juga ya nak buat slime, kena cari tepung tang min feng. Mahal ya tepung tang min. Tang min fen. Tang min fen ni mahal ya, tepung dia lebih kurang RM6 kot sekilo. Okey. Alright, Kak Zaida, kalau tak ada minyak jagung, guna minyak biasa boleh tak? You pakai minyak jagung ya. Saya takut nanti dia punya elastik tak sama. Takut dia cari minyak jagung ya. Takut dia punya tak tu ya.
Oh, Ina Haji Ahmad kata Nepal pun ada kuih macam ni tapi mereka letak isi ayam. Sebab saya pernah ada staff Nepal, mereka pernah ajar saya buat. Ya. Yelah kita di Asia ni pusing-pusing lebih kurang lah ya. Tak lari mana kan. Lokasi je yang berbeza. Okey, so now Kak Zara habiskan sedikit ya untuk kita nak kukus dia. Kita kukus dia selama 10 hingga 15 minit. Jangan lebih sangat, nanti dia dah terlampau kembang pula. Okey, sebentar ya Kak Zaidah, saya tunjukkan lagi. Ramai juga yang tertanya-tanya apa itu tepung tang min fen. Inilah dia. Okey, boleh didapati di supermarket ataupun mungkin di kedai baking pun boleh ya Kak Zaidah. Sekarang dah ada lah. Dulu tak ada. Dulu sekali dia macam stop ya. Saya nak ngajar pun tak boleh dulu. Tak ada tepungnya. Sekarang dekat Hero pun dah ada ya. Okay, so ini kita duduk kat depan lah. Nampak. Okey. Bella tengok Kak Zaidah barbecue semalam best betul. Kan? I and families kalau balik Batu Pahat je lah baru boleh barbecue setiap malam. Balik Singapura semua mengeluh. Aduh. Takut salah-salah himat kan kena saman pula ya, berasap. Mengganggu. Kak apa khabar? Kak Yugi ni pakai apa? Apa dia? Zainab Sharif tanya. Ni. Rolling pin. Ni rolling pin Kak Zara ngajar bunga. Fondant. So I just guna je lah. Biasakan. Kalau tak nak roll pun tak, kalau tak nak canai, you boleh pakai tangan aja. Ya, boleh aja. Sekejap ya, Kak Zara kecilkan ni sekejap. Baca bel. Okey, kukus berapa lama? 10 hingga 15 minit. Tu Rafiza Muhammad Noah kata baru nak cakap macam slime. Kan ni mesti anak-anak buat kan ataupun cucu-cucu kan dekat rumah sekarang ni. On aja YouTube. Tengok macam mana nak buat sendiri ya slime. Nak bikin slime tu. Okey. Kuih ni dipanggil siu kuih. Sui kuih ada. Kak Zara belajar dulu, memang kita panggil sun kuih. Dia orang kan Chinese, dia banyak dialect ya. Dia banyak jadi ada yang cakap sun kuih, ada yang cakap sui kuih ya. So selain dari udang, inti daging okey tak? Boleh je lah. Tapi make sure that masak lah ya. Daging kan lambat sikit nak mengempukkan dia. You pakai minced meat lah. Sebab itu kita Melayu, kita tak boleh makan sembarang kuih ni kalau Chinese yang jual ya. Especially di kedai Chinese ya. Ataupun food court dia, apa kita tak boleh makan ni sebab kadang-kadang dia orang memang dia taruh yang tak halal ya. So bermakna bolehlah kita letak daging kalau kita nak. Inti dia. I bet sekarang ni pun mungkin kita pergi banyak juga ya yang halal awareness. Jadi bila ada awareness of halal ni, I rasa banyak dah juga sun kuih ni yang boleh dimakan, dinikmati oleh semua rakyat Malaysia. Tapi mungkin boleh share rakan-rakan siapa yang boleh share dengan kita kan. Mungkin tak pernah, saya pun tak pernah nampak ni, mungkin sebab yelah orang kata kalau yang suka makan dimsum mesti jumpa, mesti tahu. Okey, nak makan Chi Chong Fen, sun kuih dan cui kuih memang famous di Singapura. Tapi nak cari yang halal nak kena pergi tempatnya jauh. Kat mana tu? Masih Smart Tobi. Jadi solutionnya kena buat sendirilah, maknanya baru puas makan. Ni dah pandai ni boleh buat sendiri. Semua favourite saya. Tang min fen is wheat flour, which is low in protein. Di Singapura senang cari tepung ni, di supermarket banyak jual. Sebab Singaporean dia orang memang suka ni ya. Kat sini pun ada, cuma kita tak tahu ya. Sekarang bila saya nampak di Hero, so tu yang saya kata bolehlah, saya boleh ajarlah sebab you can get senang tepungnya ya. Di Hero rasanya mana-mana pun ada Hero ya. Supermarket Hero ya. Okey, saya nampak ni Sis Ana Abdullah ada sharekan cara-cara membuat inti. Untuk masak inti.
Okey, siapa yang terlepas mungkin boleh run through dan tengok komen sis Ana Abdullah. Dan jika perlukan bahan-bahannya, saya dah pinkan komen sis Rose Kinan. Dah boleh tengok di situ ya. Ada full bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ni, iaitu sun kueh. Very interesting ya menu kita hari ini. Kan betul Rafiza Muhammad Noah kata, ya cucu selalu buat main. Masa buat dodol pun dia kata, Atok pun main slime juga ke? Ini kalau dia tengok you buat ni budak-budak ni kan, cucu-cucu kita dah lah dia ingat slime you buat. Be careful ya, sebab slime yang dia orang buat tu tak boleh makan. Dodol tu tak boleh makan. Macam slime juga. Sekarang dia tengok kan macam slime kan, ada pula nanti slime dia pergi buat kuih kan. Ataupun yang kuih tu dia ambil dia buat slime. Tak apa. Oh, tak apa. Tak apa yang kuih dia buat slime, tak apa. Yang slime dia buat kuih tu kan. Pingsan. Dia makan. Aduh. Ya, okey, yang ini dah tentulah dia kalau dia buat slime tak apalah, boleh makan. Alright. So, ada besar kecil sebab saya tak timbang, saya agak je. So kita tunggu sikit. Buat satu lagi, lepas tu kita mula kukus ya. So this is the beauty of homemade food Ada besar, ada kecil. Itu yang tempting tu. Agak-agak je ni, ya. Kalau manufacture kadang-kadang kita pun tengok, tapi nampak sedap, tapi macam sama je rupa dia. Okey, kan? Ben mungkin boleh fokus dekat sikit ni. Boleh. Ada yang nak tengok macam mana Kak Zaidah canai. Ya, saya pusingkan dia ya. Sebab kita nak bagi nipis di bahagian tepinya. Mungkin dah siap nanti baru perempuan tahu. Oh, punya kuih ni. Sebab kita pernah nampak juga kadang-kadang ya. Di kadang-kadang Nyonya, kadang-kadang Chinese kuih ni ya. Cuma kita tak nak rasa lah sebab kita takut tak halal. Tu je lah. Ya. So now dah tahu cara buat dia. So bolehlah you buat sendiri. Okey, nanti bila kita kukus dia akan jernih. Dia akan jadi jernih. Can't wait to see. Okey, so kita ni kukus dah panas. Okay. Kita akan kukus selama 10 hingga 15 minit. So, okey. Sementara tu kita boleh sambung buat ni. Ada apa-apa soalan yang perlu saya jawab? Ada yang sharekan di Hotel JB Puteri Pacific, boleh dapatkan yang kuih halal. Ni. Yes. Okey, senang lah mungkin sekarang alhamdulillah ada juga tempat-tempat lokasi yang senang untuk cari sun kuih, alhamdulillah. Dan yang penting Kak Zaidah dah kongsikan resepi bersama you all hari ni untuk sun kuih, dah boleh dah masak sendiri di rumah tanpa was-was. Okey, kita buat lagi sikit sementara tu Bel. Ada apa-apa lagi? Boleh, kita berbual-bual sambil sementara 15 minit ya. Sambil Kak Zaidah siapkan. Kalau tak ada tu perempuan boleh buat macam ni pun boleh ya. Guna tangan pun boleh. Tak perlu dia main minyak ataupun dengan tepung ya, tak perlu ya. Kan Siti Kodar binti Ismail katanya tak sabar nak tengok cara nak hidang and last nak makan. Sedap kuih ni, dia agak liat-liat gitu. Kan. Dia liat. Memang sedap. Okey. Lagi sambil tu ada soalan lagi Bel. Ya. Okey, dia nak bertanya lagi. Oh, okey. Ini Cina punya makanan. Ya, saya. Yes, ni Chinese ya, Chinese food. Sedap ni. Saya pun tak sabar tengok dia pun macam sedap. Jadi saya tak sabar. Sedap. Ni siapa yang suka makan dimsum ya? Yang tak suka makan dimsum tu memang tapi tak cuba tak tahu ya. Tak cuba tak tahu. Okey. Alright, sementara Kak Zaidah buat ni sebentar ya. Yes. Okey. Kak Zaidah mungkin boleh ceritakan macam mana Kak Zaidah boleh dapat resepi ni. Daripada resepi ni tahun bila
Dah lama. Ya ke? Dengannya dah lama ya. Resipi ni? Lama dah ni ya, tahun 80-an. Ya, Kak Zada, saya belajar ni di Singapura ya. Singapura tahun awal 80-an for this recipe. Okay. So, ini agak resipi lama ya. Sebab itu kita guna ounce ya. Okay. So, alhamdulillah bila kita buat ni bolehlah kita rasa. Kalau tak kita nak rasa kuih ni macam susah ya kalau di Malaysia ni ya. Di Singapura mungkin Singaporean sebab dia ramai kawan-kawan dia berbangsa Chinese ya. So dia orang biasa makan makanan Chinese. Nak cek halal tu dia orang biasanya ada ya yang halal. Cuma kalau di Malaysia ni agak kurang sikit ya. Cuma di Malaysia ni kita pandai makan dimsum. So bila pandai makan dimsum tu bolehlah makan kuih ni. Pernah nampak mungkin dia kalau dekat dimsum tu dia buat kecil-kecil ya. Ataupun namanya lain tapi lebih kurang lah dia kenyal-kenyal macam ni Okey. Tu dia. Saya sedap nampaknya macam mochi dia. Macam mochi ya. Alright, berapa RM kalau nak jual ya? Rosita Arifin tanya. Lebih kurang lah Kak Zaida. Yang kurang, harga market tahu lah ya. RM1 lebih lah kot. Kalau kat Malaysia RM1 lebih lah satu ni. Ya, sebab dia di inti. Yes. Nur Azhar, kuih ni kena buat terus makan atau boleh di-frozen kan? Frozen Kak Zaida tak tahulah pula ya. Tapi boleh lah. Rasanya tak payah steam dulu. Macam ni, masuk aja inti, terus frozen kan. Kalau dia nak, dia kena steam for 10 to 15 minutes. Tu masalah. Tepungnya pun dah gunakan air apa? Yang masak, boiling point. Dia dan dah masak. juga inti pun kita dah masak. Ya, so you boleh buat frozen. Tetapi jangan dikukus dulu. Terus apa ni kata orang tu? Terus buat macam ni, terus pack. Jadi dapat kalau you steam dia dulu, dia akan lembik ya. So seeloknya steam terus macam ni. Kemudian kalau customer you nak makan, dia kena steam 10 hingga 15 minit. Dia makan panas-panas ni ya. Baru sedap. Boleh tak ajar buat puding raja yang ada jala emas dan pisang. sos? Ada pisang dia. InsyaAllah lah ya. Okay, love you Nina. Katanya di Singapura dah banyak yang halal join. So kita taklah meleleh ayat liok. Kan. Okay, Marsha 1964, salam Bel and Kak Saida. Waalaikumsalam. Baru masuk ni rajin Kak Saida ke Singapura tuntut ilmu. Inilah kita jiran kan, berjiran. Dulu zaman saya muda-muda, tahun 80-an, tahun 90-an, tak ada macam ni. Facebook ni tak ada. Internet pun tak ada. Ya, tak ada. So kalau kita nak pergi belajar, kita nak sesuatu ilmu, kita kena pergi menuntut. Sekarang ni you all dah senang sangat. You klik aja, tekan aja. Handphone canggih ke, handphone tak canggih ke, janji ada wifi. Ada internet aja, on. You nak tengok apa semua ada. Resepi pun copy paste je. Senang ya, senang sangat-sangat. Alhamdulillah. Saya dulu susah sangat ya zaman saya. Siapa duduk zaman saya dulu tahu ya. Kita terpaksa kalau magazine tu. Kalau magazine tu, tapi Kak Zara memang daripada dulu sampai sekarang. Saya magazine tu pun saya tak pernah pun tengok. Saya tak buka pun magazine. Saya tak beli pun magazine. Macam mana saya nak tengok resepi kat dalam magazine? Saya jenis tak suka, tak tahu ya. Saya memang tak tu. Jadi kalau memang nak kena berguru lah. Saya lebih suka berguru. Saya puas hati. Keluar duit tak apa. Kita belajar keluar duit ni lain ya. Kita akan sayang, treasure benda tu. Kita akan make sure that benda tu betul-betul berbaloi lah kita bayar ya. Okay. Alright. Ada lagi Bel soalan-soalan mungkin Kak Zaidah boleh jawab. Ada yang siapa nama guru Kak Zaidah di Singapura? Okey, dah meninggal dah ya. Dah meninggal. Kalau tak silap Kak Zaidah pun dah lupa sebenarnya. Saya ada 2-3 guru di sana. Sama ada saya belajar dengan Chinese guy ataupun dengan arwah
Kak Intan ya. Antara itulah, saya dah lupa dah. Okey. Kak Zada belajar 3 ya, satu set dia 3. Angko kuih, sung kuih dengan cui kuih. Masalah besar sekarang, angko kuih Kak Zada dah hilang. Mana tu? Tak tahu, puas dah saya cari ya, dekat Akib saya tak jumpa. Saya belajar 3 angko ya, 3 sung kuih, angko kuih dengan cui kuih. Yang ada cui kuih dengan ni. Akib Kak Zaidah kena ada sistem lah Kak Zaidah. Telah zaman dulu mana ada sistem. Sekarang kena buat sistem. Itulah sekarang ni kalau kita buat sistem pun bendanya dah tak ada. Nak sistem macam mana? Mungkin akan terjumpa insya-Allah. InsyaAllah lah kita dari masa ke semasa kita minta. Okey. Kak Intan saya kenal dia duduk Opera Estate. Yes. Dah meninggal ya. Kak Intannya dah meninggal. Banyak juga saya dapat ilmu dari dia ya. Jadi sama-samalah ya guru yang sama. Jadi kita apa orang kata ramai ya sampaikan ilmu. Yes, arwah Kak Intan ramai lagi yang boleh ramai yang belajar dengan dia ya. Ilmu. Yes. Sampai ke hari ni ilmunya tu kita kongsi ya. Alright, sis Mas Mark Tovi share katanya boleh frozen tanpa kukus dulu. Saya buat macam tu selalu. Yes. Buat banyak simpan dalam freezer. Anytime nak makan dah ada tinggal kukus saja. Betul kan? Senang kan? Yes. For info, kalau tak nak kukus, okey. Infonya apa tu? Boleh digoreng juga. Crispy dan sedap. Okay. Cuma kalau sun kuih ni biasanya tak digoreng. Dia kukus ya. Kukus dia jernih. Okey, rupanya jernih. Anak Abdullah kata, saya pernah juga belajar dengan arwah Kak Intan. Very humble lady. Ramai juga ya yang pernah belajar dengan arwah Kak Intan. Itulah sama-sama. Sebeguru dengan saya. Yes, okey, kita kukus dia hingga dia jernih ya. Kalau kita nampak dia belum jernih, jangan diangkat lagi. Ni belum jernih lagi. Hingga dia jernih. Bila jernih tu maksudnya dia dah complete masak. Okey, sambil saya nunggu tu masak, kita buat lagi. Alright. Betul Kak Zaidah, zaman sekarang senang sangat. Senang. Mau dengan tak aja. Kalau nak buat aja. Tapi kalau ada sifat M space S tapi tak semua nak M ya. Ada yang rajin, ada yang terlebih rajin. Okey, Kak Zaidah dan Bella, kuih ni sihat pasal dikukus. Kukus ya, dia kukus. Ada sayur-sayur sedap. Melayu Singapura pandai makan kuih ni. Thank you very much Kak Zaidah. Resepi yang diberi sungguh terbaik. Alhamdulillah. Saya pun mula belajar sejak 1982. Saya pernah dengar nama Kak Intan tu. Haruslah kan, Singapura kan kalau pusing-pusing kat situ kan. Jadi mesti ramai juga yang berguru yang sama ya. Okey, Puan Zaidah, zaman kita zaman yang paling manis dan paling beruntung. Semua kita tempuhi, alhamdulillah, hingga zaman canggih ni kita dapat rasa. Yes. Alhamdulillah. Memang banyak perbezaan dia. Sangat-sangat banyak. Ya, budak-budak sekarang ni dah untung ya. Tak perlu nak risau-risau. Klik aja. Betul. Nak apa? Buka aja. Itu generasi muda seperti biasa. Najwa Farhana, betul tu Aunty Zaidah. Masuk kelas memasak. Sekarang semua berbayar. Sekarang cari je kat internet. Tapi paling senang tengok je page Simpi Sugar Aunty Zaidah. Dapat ilmu free, resepi dulu dan sekarang. Terima kasih kongsi ilmu kan Najwa Farhana. Banyak kan kita belajarkan dengan Kak Zaidah. Itulah kalau boleh kita ajak ramai lagi generasi kita untuk tuntut dengan Kak Zaidah. Sebenarnya saya pun sendiri ya, banyak juga resepi-resepi lama ni yang saya tak pernah dengar ni. Rupa-rupanya pernah makan tapi tak tahu tu apa. Tak tahu, masa tu dia kecil-kecil. Jadi ataupun, kita macam kita ni akan memang end up ke dapur juga. Jadi banyak ilmu yang kita boleh tuntut daripada program Jom Masakan Kak Zaidah. So, Najwa Farhana apa kata? Jom kita tingkatkan lagi semangat kita untuk sibuk lagi di dapur. Banyak resepi Kak Zaidah dah share yang kita boleh buat. 5 minit lagi ya. Betul Puan, beribu duit habis berguru untuk belajar. Dulu resepi semua kena tulis. Sekarang senang. Senang sekarang. Jadi tak ada alasan untuk you tak boleh buat. Tak ada alasan untuk you kata tak pandai.
Zaman saya dulu susah ya. Kita kena travel. Dulu kalau saya nak belajar, kalau saya pergi ke Jakarta tu, kita dulu tak ada Air Asia. Tak ada Malindo. Tak ada apa lagi yang murah-murah. Penerbangan tiket murah tak ada. Kita naiklah apa benda, janji murah. Itu pun murah-murah dulu. Paling murah ialah 400 lebih. Ringgit. Ke mana tu? Ringgit. Kita nak ke Jakarta. Saya banyak menuntut di Jakarta juga ya. Ya. So, paling murah. Kalau zaman dulu tahun 80-an, 90-an, 400 ringgit tiket macam sekarang 4,000 ya. Si perbezaan dulu dengan sekarang. Ya, so you are very beruntung sangat. Beruntung sangat ya. Beruntung sangat. Yang muda-muda ni beruntung. Tak payah pergi ke Rusia. Kalau tak nak payah. tengok Russian recipe, kita buka aje. Kita type aje. Jadi dengan tak jadi je lah. Good luck. Good luck. InsyaAllah. Tapi yang penting basic tu kena ada ya. Ilmu basic tu. Basic kena ada. Rufita Ita, maaf Kak Zaidah, saya mohon undur diri dulu. Dah masuk waktu zuhur. Terima kasih ilmunya. Saya dah copy resepi Kak Zaidah bagi kat pin tu. InsyaAllah akan cuba buat. Okey, boleh teruskan ya. Segala urusan yang perlu dipercepatkan, silakan. Silakan ya. Okey, kita ada di sini. Jika perlu, buka je balik. Okey? Kita akan save nanti videonya ya. Boleh tengok packaging tepung Tang Min Fen. Ni dia. Tepung Tian Min tu. Tian Min. Okey. Tian Min. Bukan Tian Min ya. Itu Tian Min tu apa? Tang dataran tu. Okey, Tang Min Fen. Tang Min Feng. Ada juga Tan Min Fen. Ada juga yang panggil Tan Ming Fen. Ming Feng. Ada juga. Okay, Tang Min Fen. Alright, so boleh cari di kedai bakery ataupun di supermarket yang berdekatan dengan anda. Okay, jika tiada, kena cari lagi. Kat mana nak cari tu? Okay, insyaAllah ada. Berkata Kak Zaidah, sekarang dah ada ya. Dulu agak susah juga nak jumpa. Love you Nina kata, betul tu puan, saya zaman puan juga memang betul nak ilmu kena belajar, orang berguru, yang penting semangat dan kegigihan. Yes. Kalau Kak Zaidah ke Jakarta, macam mana anak-anak Kak Zaidah, siapa yang jaga tu? Tinggal juga ya dulu. Tinggal dulu kan kecil-kecil. Tapi tak adalah kecil sangat. Saya tinggal waktu tu dia orang pun dah sekolah rendah. Dah boleh lah buat diri. Okay, kita tunggu sekejap lagi 5 minit ya. Ya, dia belum jernih lagi. Wow, apa tu? Apa dia? Okey. Sebentar ya. Tak terang. Bukan. Alright. Ada masalah, Bel? Ada mungkin typo ke apalah Okey, tapi alright, kita teruskan. Boleh tengok packaging tak? Okey dah, saya dah tunjuk tadi ya. Alright, sama-sama Najwa Farhana. Alright, alhamdulillah, memang hasrat saya nak belajar resepi ni tercapai sudah. Terima kasih Kak Zaidah. Salam Siti Singapura. Sekejap ya, sikit lagi. Sikit lagi, dalam 2-3 minit lagi ya. Okey. Sementara tu Kak Zaidah sambung buat ni. Okay. It's okay, Rata Raj Kumar. Today late ready. It's okay. We're still here. Okay, with the menu for today is sun kuih. Okay. Kusmayati Hamzah, generasi sekarang banyaknya yang nak senang makan dah siap, tak mahu sibuk di dapur. Anyway, sekarang pun banyak kan ada produk frozen, produk paste je. Semua cepat. busy bekerja ya sekarang ni. Kalau zaman dulu kita kerja pun bekerja-kerja sekarang ni. Kalau dulu kita banyak housewife ya. Tapi ambil resepi, insya-Allah jadi betul kan, insya-Allah. Sikit lagi.
Okey, Kak Zaida ni gifted dan talented lah. Semuanya menjadi tabik spring. Hebat. Untuk anak-anak Kak Zaida, mesti anak-anak Kak Zaida mengikuti jejak Kak Zaida. Alhamdulillah. Saya ada nak seorang je perempuan. Ya. Kalau ramai perempuan syok juga. Ya, ramai lelaki-lelaki daripada perempuan ya. So, tapi anak lelaki-lelaki tak pandai masak. Niaga je, niaga makan. Okey. Alright, betul ni Fauziah Muhammad Arsad katanya Puan Zaida ni memang minat memasak sejak kecil. Muda-muda memang dulu. dari kecil dulu. Saya memang dari kecil dulu. Seni memasak ni nak balance je antara pedas, masin, masam and manis accordingly. Yang pasti kena cuba and cuba selalu. Tak jadi makan sendiri and terus cuba. Betul. You kena tahu rasa yang sebenarnya. Barulah je. Kadang-kadang orang kata air tangan. Bukan air tangan ya. Pada Kak Zaida bukan air tangan. Yang pandai masak tu, dia pandai merasa lidah dia. Dia pandai rasa. Bila dia makan tu dia tahu. Rasa cukup tak? Masam, masin, manis. Bukan air tangan. Ya, okey, dah. Yang ni pun dah masak dah jernih dah 15 minit. Granny Thomas katanya wheat starch dapat dibeli di pasar. Betul? Okey. Cadet. Nampak tu? Dia jernih. Ya. Ini kadang-kadang kita nampak kat kedai Cina je ni ya, ataupun kedai food court Chinese saja ya yang ada jual kuih macam ni. Interesting. Okey. Nampak sedap. Sedap. Yang ni dah terkoyak pula satu tadi. Nipis sangat. Nipis sangat. So kalau nak buat jangan terlampau nipis. Tu dia jernih ya, dia memang jernih. Selagi dia tak jernih dia boleh masak lagi. Kena pastikan jernih. Okey, kita akan sapu sedikit minyak di bahagian atasnya. Ya, supaya dia tak kering lah. Nampak tu, jernih. You can see inti kat dalam. Rasa macam go way back zaman-zaman dulu. Sebab jarang dah nampak kuih-kuih macam ni. Kalau nak ada Chinese ada ya. Chinese dia memang dia makan kuih-kuih ni ya. Ni memang kuih dia. Cuma kita Melayu je lah. Kita rasa macam takut tak halal ya. Takut dalamnya ada isi yang tak halal ya. Tapi kita dah tahu ni sekarang, bolehlah buat. There you go. Soon kuih for today. Okay, so kita nak angkat dia ya. Ya maklum Rozia Jamal. Wow, cantik. Guna tepung apa tu? Kita menggunakan tepung Tan Min Fen. Tan Min Fen. Tang Min Tan Fen. Dia agak liut-liut gitu. Okay, kita ambil yang cantik sikit lah. Itu dia. Dia starchy ya, dia agak liat. Sedap. Belum rasa lagi dah dapat bayangkan rasanya macam mana dengan kanji ni. Ini mesti puas ni makan. Kenyang ni. Kenyang lah, dia kanji. Kita sapu tu supaya bila kita letak tu dia tidak melekat sangat lah. Melekat bila kita overlap. Si Smart Tubi kata sangat besar pahala Kak Zaida mengajar ilmu yang dulu kita tak tahu dan sekarang dah tahu. Jasa baik Kak Zaida, hanya Allah sahaja dapat membalasnya. Saya doakan semoga Kak Zaida sihat selalu. Maafkan saya Kak Zaida jika saya terlebih sharing di sini. Saya cuma seronok sangat mengikuti siaran Kak Zaida. Make us more creative and enthusiastic to make our cooking better. Okay, alhamdulillah Mas. Yes. Same goes to us. Mas pun banyak menolong kita ya. You apa? Banyak share recipes ya. Tolong Kak Zaida alih bahasa ke English ya. Thank you so much Mas.
Bila nak jumpa agaknya? Okey, kita selit sambil minyak sikit. Ada besar kecil ya. Ini pasal Kak Zaidah tidak timbang. Telan Elliot lah Bella. Itulah Sis Rafiza, Muhammad Noor, saya ni yang mengadapnya ni. Okey. Ya kau. Kita akan drizzle dia. Kak Zara suka makan dia dengan sos saja. If you feel nak makan dengan kicap ke, dengan any bahan lain, terpulang ya. Okey. Sedap bau dia. Okey, tabur sikit bawang goreng. Kalau tak nak pun tak apa ya, ikut perempuan, selera perempuan. Bagi some aroma pada kuih kita. Okey, siap dah. There you go. Okey, kita ketepikan dulu ni. Alhamdulillah, selesai dah untuk menu kita hari ini. Okey, kejap Kak Zara kemas dulu. Untuk IG dah habis ya? IG dah habis? Apa yang dah habis? Lain. Dia padam sendiri? Tak apalah. Okey, dah siap kita punya menu hari. Soon kuih. Okay, sebentar ya. Kak Zara kemas dulu. Dia pasal dia jernih ya, jadi kita tak nampak sangat rupa dia. Okey. Okey, siap dah Bel? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sangkut-sangkut? Oh tak, dekat Instagram tiba-tiba dia end sendiri. Sepatutnya dah dah tak hour. ada dah 1 jam Patutnya dah boleh diteruskan, tapi tak tahu, mungkin ada latest updates, mungkin dia kembali kepada 1 jam. Si Zainul Hamzah katanya buku-buku dah habis, dah penghujungnya. Dah siap dah pun kuih kita ya. Nampak tu. Dia kena dekat baru dia nampak rupa dia ya. Kalau dari jauh memang kita tak nampak. Kak Zaidah pegang lagi sebab tadi. dia jernih. You can see inti dia dekat dalam. Kalau ada mushroom hitam tu nampaklah. Ya. Ini soon kuih. Soon kuih for today. Okey. Ni nak makan tak boleh gitu. You kena sudu dia. Sebab dia jenis liat ya. Okey. Alright, untung Bella dapat rasa kita telan air liok aja. Itulah, it's okay. Kak Zaidah dah berikan resepi. So jadi you all boleh lah bikin sendiri di rumah. Buat sendiri. Tepungnya pun dah tak susah nak cari. Yang penting boleh mengikut cita rasa masing-masing. Letaklah inti apa-apa. Cuma jangan berair ya. You must make sure that inti dia betul-betul kering lah. Kita masak dia hingga dia kering. Lepas tu baru kita tu. Tapi janganlah letak kari ke apa. Dia dah lari pula rasa. Dia Chinese kuih, so dia tak jauh daripada rasa Chinese lah. Ya. Okey. Ada juga makan dengan kicap ya, pun ada juga. Kicap ada masin, juga that like soy sauce ada juga macam-macam lah ya. Tapi Kak Zara suka dengan sos saja, dengan chili sauce. Okey Bel. Alhamdulillah siap kita. Alhamdulillah selesai hari ini. Dengan menu kita hari ni ya, soon kuih. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain dengan resepi yang lain. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi hari ni. Ini kena cuba ya, sebab kalau you tak cuba, you tak akan rasa kuih ni.
sampai bila-bila. Ya, walaupun ada jual di dimsum tapi lain ya. Okey, ni dah low battery pula dah sebelah ni. Alright, okay. Thank you so much Kak Zaida for the wonderful recipe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan menu yang lain di episod yang lain. Okey, assalamualaikum. Bye.